السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syeikh Mahmud Saman Al-Farlisi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, Muqaddimatun, ini suatu muqaddimah. Muqaddimatun, ini suatu muqaddimah. yakni muqaddimah di sini ini muqaddimatul ilmiyah. Muqaddimah ada dua, muqaddimatul kitab dengan muqaddimatul ilmi. Muqaddimatul kitab kita sudah lepas, dia sebut alhamdulillahi syahida biwujudihi sampai habis. Itu dia panggil muqaddimatul kitab. Yang akan disebut di muqaddimah juga, tapi muqaddimatul ilm. Muqaddimatul ilmi iaitu mabadi asyarah tu dah. Maknanya dia sama seperti aqidatun najin, yang mana aqidatun najin Tuan Minal rahimahullahu ta'ala memuatkan muqaddimatul ilm, seperti mana kitab kita ni yang akan memuatkan juga muqaddimatul ilm. Kalau kata muqaddimatun, ini suatu muqaddimah. At-tauhid itu
At-tauhid. At-tauhid itu pada lughah. Pada lughah ay fi lughatil arabiyyah. Bila itlaq lughah, idza utliqa al-lughatu, idza utliqat al-lughatu insarafa ila al-lughatil arabiyyah. Apabila diitlaqkan lughah bahasa, maka dia akan faham kepada makna bahasa Arab. Bukannya lughah kita kan. Lughah mari ke kita Melayu dia panggil logat. Logat bahasa lah. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, tauhid pada lughah iaitu tauhid pada lughah mengetahui dengan bahawa sesuatu itu satu. Itu tauhid pada lughah. Sebab asal daripada wazan wahada yuwahidu tauhidan. Bila kata tauhid maknanya dia mengsatukan suatu benda. Dia menganggapkan suatu benda tu satu, atau tauhid. Dia tahu bahawasanya suatu tu umum tu tak termasuk Allah Ta'ala sahaja. Apa-apalah, kitab ke, meja ke, dia tahu satu. Isteri dia. Dia tahu isteri dia satu. Tauhid. Okay. Dan pada istilah ulama mutakallimin, bila kata istilah ittifaqut ta'ifah, ittifaq ataupun tawafuqu ta'ifatin makhsusatin fi amrin makhsusin, itu istilah tawafuqu ataupun ittifaqu ta'ifatin makhsusatin fi amrin makhsus, bersepakatnya oleh sekumpulan yang tertentu pada suatu perkara yang tertentu. Jadi kumpulan yang tertentu sekarang ni ialah apa? Mutakallimin, kerana berakidah. Pada perkara apa? Pada perkara tauhid. Maka dia kata, jadi puak mutakallimin kata apa tentang tauhid? Itu dia panggil ittifaqu ta'ifatin makhsusatin ila amrin makhsus. Iaitu ilmu tauhid, ilmu yang dibicara padanya pada ilmu daripada barang yakni sifat yang wajib ia barang, dan barang yang mustahil ia barang, dan barang yang harus ia barang pada zat Allah Ta'ala. Bila sabit pada zat Allah Ta'ala wajib, mustahil, harus, maka kita ketahuilah barang itu makna sifat. Barang itu maknanya sifat. Jadi dia kata pada istilah mutakallimin, ilmu yang dibicara. Bila disebut ilmu, hak tu jinsun dia lah, hak tu jenis dalam, dia panggil jinsun fit ta'rif. Hak tu jenis dia dengan makna ilmu jami' habis, dia panggil in'ikas. Dalam apa nama tu, dalam perbuatan ta'rif, dia mesti in'ikas ittirad. In'ikas alif nun ain kaf sin, alif sin, alif nun ain kaf alif sin, in'ikas. Dan mestilah ittirad, alif ta ra alif dal, alif ta ra alif dal, ittirad. In'ikas tu maknanya jami' menyeluruh. Jadi ilmu ni jami', in'ikasnya, iaitu semua ilmu masuk belakang. Lepas tu dia tegahkan ataupun dia mani'kan. Mani' tu dia panggil ittirad. Dia mani'kan dengan perbahasan tentang Tuhan. Maka terkeluarlah perbahasan tentang fiqh, perbahasan tentang hati, perbahasan tentang bahasa Arab, perbahasan tentang bahasa Arab, perbahasan tentang syair. Keluar habis. Maka dia tertuju khusus kepada ilmu tauhid sahaja. Itu dia panggil cara nak buat ta'rif, mestilah ittirad dan in'ikas. Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala, tu pun kalau nak buat ta'rif, definisi secara had lah, secara haddut tam dia bagi. Ada ta'rif secara birrasmi tam, ada al-haddun naqis, ada ar-rasmun naqis. Kerana apa naqis? Kerana dia ta'rif bil khassah.
Hak tu semua dalam mantik lah, kau tu bahasa-bahasa dia kita dah lalu dah. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, barang yang harus ia barang pada zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Macam Aqidatul Najin kata, sama tu bukan sama dari sudut hakikat, wajib, mustahil, harus tu sama macam Tuhan. Dengan makna kita bahas sifat wujud bagi Rasul, sifat baqa bagi Rasul, kan? Sama dari sudut nama dia saja, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, tapi hakikatnya beza. Harus, wajib, mustahil pada akal, pada hak Tuhan lain. Harus, wajib, mustahil pada hak Rasul lain. Maka kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan daripada mungkin, daripada sekira-kira mengambil dalil dengan dengan mungkin. Ambil dalil tu atas ada yang menjadikan mungkin. Satu. Yang ketiga, iaitu kita jadikan mungkin itu sebagai dalil kepada ada yang menciptakan dia. Itu dalil secara ijmali lah. Ada kita kata alam ini, makhluk ini. Itu secara ijmali. Ini dengan dalil tu mungkin. Apa mungkin? Mungkin itu belah 4. Dulu kita sebut lah. Mungkin mawjud ba'dal adam, mungkin ma'dum ba'dal wujud, mungkin sayujadu, mungkin annallaha ya'lamu lam yujad. Yang pertama, mungkin mawjud ba'dal adam, mungkin ada selepas tiada. Itu barulah hadithun. Yang kedua, mungkin ma'dum ba'dal wujud, mungkin tiada selepas ada. Dia ada tiba-tiba tak ada. Mungkin. Yang ketiga, mungkin sayujadu, mungkin lagi akan ada. Mungkin lagi akan ada. Contohnya anak kita yang belum kahwin, sekarang tak ada, akan datang ada. Itu mungkin sayujad. Yang keempat, mungkin anallah ya'lamu lam yujad, mungkin bahawasanya Allah Ta'ala tahu dia tak akan ada. Atau mungkin juga seperti iman Abu Bakar, iman Abu Jahal. Tak ada, Allah Ta'ala tahu dah dia tu tak akan beriman. Tapi imannya Abu Jahal, diri imannya Abu Jahal, boleh tak? Harus tak? Harus. Mungkin tak? Mungkin. Jadi harus dengan hadis, alaqah harus dengan hadis ialah setiap hadis itu mungkin, tapi tidak semua mungkin itu hadis. Kerana mungkin sayujad, mungkin anallah ya'lamu lam yujad, umpamanya dia bukan hadis sebab dia tak ada lagi. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan daripada sam'iyat, daripada sekira-kira i'tiqad sam'iyat. Jadi sam'iyat ni mudah sebab kita sudah i'tiqad Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab tu dalam akidah dia terbahagi kepada 3 perbahasan: ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Al-ilahiyat itu kita bahas dulu kerana kita nak tahu siapa Tuhan dia. Sebab Nabi dengan sam'iyat ni dia tu belakang Tuhan dia. Jadi kalau kita bahas Nabi dulu, tak percaya tentang Tuhan, mudah sangat nak tolak Nabi itu wujud. Apatah lagi kalau kita tiba-tiba bab yang pertama sam'iyat selalu, lagilah tak percaya langsung. Sebab tu dia datangkan perbahasan ilahiyat dulu. Suruh beriman dulu dengan Tuhan. Faham tak? Etikot betul tak? Etikot dah Allah Ta'ala ni begini-gini. Etikot belakang. Bila etikot belakang, baru beriman Rasul. Supaya kita dapat terima juga Rasul. Sebab Rasul tu Allah Ta'ala yang hantar. Dia tidak bahas lepas ilahiyat tu sam'iyat, kerana sam'iyat tu yang dikabarkan tu daripada Nabi, yang mana Nabi dapat daripada Allah Ta'ala. Jadi dia berturutan Allah, Rasul, sam'iyat. Sam'iyat juga digelar sebagai ghaibiyat, benda yang tak pernah didengar dan tak pernah dilihat. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, wa mawdu'uhu wa mawdu'ut tauhid, perbincangan ataupun tajuk
tempat hantaran tauhid, yakni tempat hantaran ini ilmu tauhid, tempat hantaran perbahasan. Tajuk lah dia panggil, tajuk perbahasan ilmu tauhid ni apa? Iaitu hantaran ini ilmu zat Allah Ta'ala dan segala Rasul daripada sekira-kira barang yang wajib ia barang bagi tiap-tiap, yakni tiap-tiap daripada Allah dan segala Rasul, dan barang yang mustahil ia barang, dan barang yang harus ia barang, yakni atas tiap-tiap Nabi Rasul dan Allah, dan daripada segala mungkin dan sam'iyat, daripada sekira-kira mengambil dalil, dan wajib i'tiqad. Sama ya, mengambil dalil tu nisbah pada mungkin, wajib i'tiqad tu nisbah sam'iyat, macam yang kurang tadi ya. Lebih kurang tadi ya tu. Tadi tauhid dari sudut istilah. Dari sudut istilah kita mesti mengakui tauhid tentang Allah, Rasul, sam'iyat, dan mengambil dalil dengan mungkin. Itu secara istilah. Dah apa dia tempat perbahasan tauhid sama. Lebih kurang bahas tentang Allah Ta'ala, bahas tentang Rasul-Rasul, bahas tentang sam'iyat. I'tiqad. Sam'iyat untuk i'tiqad, mungkin untuk ambil dalil, Allah dan Rasul untuk tahu mana wajib, mana mustahil, mana harus, yakni pada akal. Hak tu tajuk perbahasan dia, maudhu' dia lebih kurang. Wa thamaratuhu, yakni faedahnya, faedah ini ilmu, iaitu faedah ini ilmu mengenal Allah Ta'ala, yakni mengenal akan Allah Ta'ala dengan dalil yang putus, dalil yang qat'i. Sebab dalil ni ada dua. Dalil ni ada dua, setiap dua tu terbelah dua pula. Satu dia panggil dari sudut al-thubut, satu disebut dari sudut ad-dilalah. Dalil terbelah pada dua, satu dari sudut al-thubut, satu dari sudut ad-dilalah. Al-thubut belah dua pula. Satu qat'iyatul thubut, yang kedua dhanniyatul thubut. Qat'iyatul thubut seperti matahari Quran ataupun hadis mutawatir. Siapa sabitan dia itu qat'i. Apa dia? Quran turun-temurun sampai sekarang qat'i, bukannya dhanni. Begitu juga hadis mutawatir yang ada beberapa belas sahaja, itu pun qat'iyatul thubut. Siapa yang ingkar, kafirun, kafir. Kalau qat'iyat, kalau dhanni, yang kedua dhanniyatul dilalah, dhanniyatul thubut. Dhanniyatul thubut pensabitan lafaz dia tu dia panggil dhanni, kerana tak sampai tahap mutawatir macam Quran dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir dengan Quran sama dari sudut kedua-duanya mutawatir, yakni mutawatir dari sudut riwayah pensabitan lafaz tersebut. Adapun dhanniyatul thubut, dia sabit juga tapi secara dhanni, makna ada khilaf. Bukan ada khilaf, tak sepakat belaka, tak sampai tahap mutawatir. Contoh hadis sahih yang tak bertaraf mutawatir, hadis hasan ataupun dhaif, itu dhanniyatul thubut. Tapi siapa yang ingkar hadis sahih, fasiq. Siapa yang ingkar hadis mutawatir, kafir. Itu dia. Lepas tu yang dari sudut dilalah pun ada dua juga, qat'iyatul dilalah, dhanniyatul dilalah. Dilalah ni apa yang kita dapat faham daripada dalil tersebut, itu dilalah. Contoh aqimus solah, apa yang kita dapat faham daripada aqimus solah? Wajib sembahyang. Dilalah tu. Dilalah wajib sembahyang tu qat'i ke dhanni? Qat'i. Maka siapa ingkar, kafir. Sebab ijma' kata sembahyang itu 5 waktu wajib. Begitu juga yang kedua dhanniyatul dilalah, dengan makna walaupun dia itu qat'iyatul thubut, tapi cara faham dia tu khilaf ulama. Contoh dalam Quran ada ayat thalathatu quru'. Quru' tu apa? Qat'i tak sebut dia, qat'iyatul thubut. Tapi dilalah dia dhanni.
Sebab ada ulama yang kata quru itu haid, 3 kali haid. Ada yang kata 3 kali suci. 3 kali haid, ada yang kata 3 kali haid, ada yang kata 3 kali suci. Iddah tolak tu. Mazhab Syafi'i 3 kali suci, mazhab Hanafi 3 kali haid. Khilaf. Sebab apa khilaf? Dhanniyatud dilalah. Walaupun qat'iyatul thubut. Apatah lagi kalau dhanniyatul thubut yang babitkan dhanniyatud dilalah. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, yakni faedahnya mengenal Allah Ta'ala dengan dalil yang putus, dan lagi dapat keuntungan, sa'adah. Mulanya sa'adah tu sin ain alif dal ta marbutah lah. Sa'adah, kebahagiaan yang berkekalan. Kebahagiaan ada 2. Kebahagiaan ada 2. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Kebahagiaan di dunia bukan dapat bini banyak, kan? Bini banyak lagi siksa, bukan lagi bahagia. Bukannya dapat kerja bagus, bukannya dapat kereta besar, bukan. Orang yang bahagia di dunia ialah man amila ilmahu, siapa yang beramal ilmu dia. Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin junun, wal amalu bila ilmin la yakunu. Al-ilmu bila amalin junun, berilmu, ngaji, ada ilmu, tak ada amal, gila. Wal amalu bila ilmin la yakun, beramal tanpa ada sabit ilmu, sia-sia. Syekh Nawawi Bantan rahimahullah sebut dalam Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail, orang yang dapat syurga ajilah ialah orang yang beramal dengan ilmunya. Syurga ajilah, syurga di dunia lagi. Siapa? Orang yang dapat beramal dengan ilmu. Syurga ajilah yang ditangguh tu, syurga hakiki tu. Jadi kebahagiaan di sini ada 2. Yang pertama, amal dengan ilmu. Mana amal dengan ilmu? Amal dengan ilmu tauhid. Mana kita beriktikad begitu di dunia ni. Lepas tu dapat fauzan, dapat kemenangan berkekalan pula yang hakiki pada hari akhirat, iaitu masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi kebahagiaan yang berkekalan ni, hak tu merujuk pada syurga yang ajilah, yang akhirat. Itu pun tak benar lagi tu. Kalau orang tauhid dia tak kata hak tu, ataupun orang tasawuf tak kata hak tu, yang betul-betul menangnya ialah dapat melihat zat Allah. Itu kebenaran yang hakiki. Ada pun masuk syurga tu kebenaran yang majazi lagi tu. Yang hakiki dia dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah dinukil oleh Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah dalam Hashiyah I'anatul Talibin. Orang yang lihat Allah Ta'ala itu bagi pertiga. Pertamanya orang yang melihat setiap tahun sekali, ibarat setiap tahun sekali. Contoh hari raya baru jumpa, contohnya hari raya baru, contoh setahun sekali. Dia lihat Allah Ta'ala setahun sekali. Ada yang kedua, nombor kedua, dia dapat melihat Allah Ta'ala setiap hari. Setiap hari dapat lihat sekali. Yang paling tinggi sekali, dia dapat melihat Allah Ta'ala, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap saat. Itu hebat. Dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap saat. Bukannya setiap hari, bukannya setiap tahun, setiap saat. Hebat. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, wa fadluhu, yakni kelebihannya, kelebihan ini ilmu, iaitu bahawa ini ilmu semulia-mulia ilmu. Biasa dah. Biasanya tiap-tiap ilmu ni akan klaim dia semulia-mulia ilmu. Ilmu nahu semulia-mulia ilmu kerana dia membabitkan kalamullah. Hadis semulia-mulia ilmu kerana dia membabitkan Rasul yang mana dia utusan Allah. Ilmu tauhid itu ilmu yang mulia kerana dia membicarakan tentang Allah.
Semua mengaku belaka, tapi yang mengaku belaka dia semua yang punya ilmu, mestilah dia akan kata selepas ilmu tauhid. Semulia-mulia ilmu selepas ilmu tauhid ialah ilmu sekian-sekian. Sebab apa? Sebab ilmu tauhid mutlaqan paling mulia. Sebab dia membabitkan zat Allah Ta'ala dan Rasul. Perbahasan yang paling mulia ialah ilmu tauhid kerana dibahaskan Allah dan Rasul. Dan dalam sifat Allah Ta'ala adanya wahdaniyah. Wahdaniyah kata Syekh Nawawi Banten dalam Tijan Darari Syarah Risalah At-Tauhid di Imam Bajuri, asyrafus sifat. Semulia-mulia sifat untuk dibahas. Bukan kata sifat lain lekeh tak. Tu. Semulia-mulia ini ilmu. Kerana bahawasa ta'aluk ia ini ilmu. Ta'aluk mana bersangkutan, berkaitan dengan zat Allah Ta'ala dan zat segala rusulnya, ya Allah. Dan yang berta'alukkan itu, yakni ilmu. Yang berta'aluk, yang bergantung itu, mana bergantung? Ilmu lah. Mulia ia yang berta'alukkan, yakni ilmu tu, dengan kemuliaan tempat yang dita'alukkannya ilmu. Apa tempat ta'aluk? Iaitu Allah dan Rasul. Jadi tempat ta'aluk dia Allah dan Rasul. Jadi tempat yang berkaitan perbahasan Allah dan Rasul, maka benda yang berta'aluk tu mulia, iaitu ilmu tu. Tempat ta'aluk dia mulia, maka yang berta'aluk tu mulia juga. Kita bahas tentang Allah dan Rasul, maka ilmu tersebut tentang Allah dan Rasul mulia jugalah, sebab kita bahas tentang Allah dan Rasul. Allah dan Rasul tempat ta'aluk dia, maka ilmu tersebut pun jadi mulia juga. Wa nisbatuhu, yakni dengan dibangsakan dia kan ini ilmu kepada yang lainnya, yang lain daripada ilmu ini ilmu, iaitu bahawasanya dhamirul hali wasyan, ini ilmu asal bagi segala ilmu agama. Asal tu. Mana ilmu lain furu' dia itu asal. Lahirnya daripada ilmu tauhid ini, lahirnya ilmu fiqh, lahirnya tasawuf, lahirnya segala ilmu lain. Kalau tidak sah untuk bahas ilmu lain, mereka akan babitkan Tuhan kerana ini ilmu agama. Bila ilmu agama akan kait dengan syari'. Syari' hakiki iaitu Allah, syari' majazi iaitu Rasul. Nahu contohnya dalilnya Quran Sunnah. Jadi macam mana nak ada Quran Sunnah kalau tak ada Allah dan Rasul? Macam mana nak ada Allahumma salli ala Muhammad? Macam mana nak ada apa tu? Macam mana nak ada ilmu yang lain, ilmu agama lain kalau tanpa dia punya istimdad dia Quran Sunnah? Dan macam mana nak ada Quran Sunnah kalau tak ada Allah dan Rasul? Tak ada. Mudahu Quran Sunnah, ilmu sarah Quran Sunnah dalil dia. Ilmu fiqh lagi lah Quran Sunnah. Ilmu hadis Quran pun ada, Sunnah pun ada, Sunnah banyak lagi lah sebab hadis. Tapi dalam tu ada kata-kata Allah Ta'ala. Jadi tak ada terlepas daripada Allah dan Rasul. Maka sebab itu dia asal bagi segala ilmu. Dan segala ilmu yang lain daripadanya, lain daripada ini ilmu cawang. Cawang furuk daripada ini ilmu cawang. Ini furuk lah, cawang. Satu inti cawang banyak. Satu inti cawang banyak. Cawangan banyak. Wa wadi'u hadzal ilmi, yakni orang yang menghantarkan ilmu itu. Siapa yang menghantar? Menghantar ni siapa yang pengasasnya? Siapa yang pengasas ini ilmu? Siapa dia? Yakni orang yang menghantar ini ilmu, iaitu orang yang menghantar ini ilmu. Menghantar di sini bukan makna pencetus asal ilmu, kan? Bukan pencetus asal ilmu, kan?
Dengan makna orang yang mengumpulkan ilmu ni secara teratur dan berdisiplin. Itu maksud wadih. Kalau ikut wadih hakiki tu, yang menghantarkan ilmu tauhid Allah Rasul lah. Tak ada lah tokoh-tokoh ulama, tak ada. Sebab apa? Sebab kita faham kata wadih di sini dengan makna orang yang mencipta disiplin ilmu tersebut, yang menyusun disiplin ilmu tersebut. Siapa yang pertama-tama menyusun? Maknanya zaman Nabi, zaman Rasulullah, zaman Tabi'in tak ada lagi. Siapa yang menyusun awal? Imam Abu Hasan Asy'ari contoh. Tapi tauhid dah ada sebelumnya. Sebab apa timbul Abu Hasan Asy'ari? Kerana ada masalah dalam tauhid. Maka bila ada masalah tauhid, ada orang yang menyelesaikan dia. Siapa dia? Yang pertama-tama menyelesaikan dia? Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Bukan makna sebelum tu tak ada dah. Sebelum tu ada dah, tapi tidak teguh. Tidak teguh pada, sehingga pokok yang musuh Islam dapat bantai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada disiplin yang khas untuk orang, untuk memandu manusia secara umum ke arah tauhid macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Itu Imam Abu Hasan Asy'ari digelar Nasirus Sunnah. Tak cukup lagi ya. Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Siapa dia? Iaitu orang yang menghantar ini ilmu tu Abul Hasan Al-Asy'ari, keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang mengikutkan dia, mengikutkan Abu Hasan Asy'ari, dia panggil Asy'ariyah. Dan Abu Mansur Al-Maturidi, dan mereka yang mengikutkan dia akan Abu Mansur Maturidi, panggil Maturidiyah. Jadi bila kata-kata mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari, janganlah kita kata mazhab Abu Hasan, kata ikut Abu Hasan Asy'ari. Tengok Asy'ariyah pun bercanggah ke Abu Hasan Asy'ari. Itu dia panggil bodoh. Bodoh ni kena tempat, kalau tak bau busuk, bau hangit tu. Orang yang macam ni sebab apa jadi itu? Sebab dia tak faham makna mazhab. Tu ya, pergi buka kitab At-Ta'rifat Imam Jurjani. Apa dia mazhab? Apa dia itu mazhab? Mazhab ni bukan je pengasas seorang tu ya. Mazhab ni pun, perkataan mazhab ni pun majas dah. Kalau gaji kita fiqh, mazhab ni majas. Mazhab ni tempat pergi. Dia itlaq kepada mazhab yang kita faham ni secara majas, bukannya tempat pergi sungguh kan. Dia asal mazhab tempat pergi, isi makan. Tempat pergi. Apa yang tempat pergi? Ni majas je. Nak kata pendapat dia tu apa, tu mazhab dia panggil. Jadi mazhab ni pengasas dia sekali pengikut-pengikutnya, madrasah dia panggil madrasah dia, itu mazhab. Bukannya mazhab Imam Syafi'i. Syafi'i saja. Hak lain tu bercanggah Imam Syafi'i, tak ikut pun mazhab dia. Tu bodoh dia panggil. Ini faham betul-betul lah mazhab tu apa. Mazhab ni bukannya pendapat tokoh pengasas sahaja dah. Semua orang yang mengikutnya. Dah kenapa semua orang yang mengikut Imam Syafi'i, mengikut Abu Hasan Asy'ari, ada yang bercanggah Abu Hasan Asy'ari, ada yang bercanggah Imam Syafi'i? Itu makna tidak taksub. Yang apa duk kata tu? Jangan taksub mazhab, apa tak faham taksub. Kalau dia ikut turut ya, Imam mazhab, turut ya Abu Hasan Asy'ari, turut ya Imam Syafi'i, maka niscaya ada taksub di situ. Tidak ada percambahan ilmu lah. Sebab tu ada kritikan, ada jawapan yang lebih asah daripada pendiri mazhab sendiri. Kenapa? Berdasarkan dalil, bukan saja, bukan suka-suka, bukan suka-suka nak menjatuhkan pengasas, tak. Kerana dalil ada yang lebih kuat berbanding pendapat dia. Maka digunakan dalil tersebut untuk menjadi istinbat hukum dari sudut fiqh ataupun akidah. Maka dia masih nak mazhab dia masih, sebab dia masih mengikut kaedah dia. Cuma hukum berubah kerana berdasarkan dalil yang lebih kuat. Itu ya. Ini mazhab tak ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sebut dalam sekian-sekian, dia pun tak ikut mazhab Syafi'i. Tu dia. Tak payah kata imam mazhab,
Anak murid Imam Syafi'i saja pun dah beza dengan Imam Syafi'i. Betul lagi yang belakang-belakang ni. Berlambak. Anak murid Imam Syafi'i yang tak serupa pandangan dia dengan Imam Syafi'i. Contohnya Al-Imam Al-Muzani. Ada pandangan ni tak sama dengan Imam Syafi'i, yang pandangan itu dhaif. Pandangan Imam Muzani dhaif. Dan pelik pun ada. Kok mana jadi pelik aku tu? Padahal berguru dengan Imam Syafi'i. Dia ada pandangan dia. Dia tengok dalil. Cuma bila mutaakhir ni tengok pula dia punya dalil, hujah dia dhaif pula. Kemudian kata Usadir rahimahullahu ta'ala, wasmuhu wasmu hadzal ilm, yakni nama ini ilmu, iaitu nama ini ilmu usuluddin, asal agama, sebab dia asal. Ilmu tauhid, sebab mentauhidkan Allah berdasarkan ambil daripada asal sifat wahdaniyah, asyrafus sifat. Wahdaniyah itu semuanya sifat, maka dijadikan dia nama ilmu. Wahada yuwahidu tauhidan wa huwa muwahhidun. Orang yang mentauhidkan Allah muwahhid. Ilmu kalam ni luaslah pembicaraan dia. Sebab apa nama ilmu kalam? Ada yang kata kerana dulu ulama bincang pasal usuluddin ni, ulama tulis kitab pasal usuluddin ni, dia sebut al-kalamu fi kadza wa kadza. Ada yang kata gaduh sifat kalam, macam-macam lah tu. Duk gaduh sifat kalam, kalau ilmu kalam sifat kalam yang paling payah sekali, dan sebagainya. Itu ma'ruf. Dan ilmu al-fiqhul akbar, al-fiqhul akbar. Sebab itu dinamakan juga fiqh, Kalau dalam gaji kitab Tashriful Masami' Syarh Jami' al-Jawami', al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala mendatangkan khilaf ulama, adakah ilmu usuluddin termasuk daripada al-fiqhu, ta'rif al-fiqhu. Ada yang kata tidak. Kalau al-fiqh, sebab apa tidak? Sebab ulama qaidkan al-fiqhu di situ al-amaliyah, hak jenis bangsa amal, yakni amal dengan anggota kita, mulut kita, amal. Jadi amaliyah lah sembahyang puasa tu. Maka dia nak keluarkan al-ilmiyah, iaitu ilmu yang jenis kena yakin. Apa dia? Ilmu jenis kena yakin, usul dia lah. Maka Imam Taqiyuddin As-Subki, bukan Tajuddin, Taqiyuddin As-Subki kata apa? Masuk juga usuluddin tu dalam fiqh. Kerana fiqh tu sumber dia dari daripada mana? Ada yang dari daripada akal saja, ada yang daripada sam'i saja, dari Quran Sunnah saja, ada yang daripada akli dan nakli. Maka daripada sam'i itu sama macam fiqh lah. Fiqh pun daripada sam'i, bukan daripada akli. Maka sama je usuluddin pun termasuk al-fiqh. Maka sebab tu namanya, ada yang namanya al-fiqhul akbar, fiqh yang besar lagi. Sebab hak yang fiqh yang sebenarnya kecil lagi, bawah cabang dia, hak ni besar. Apa dia? Pemahaman tentang Allah dan Rasul. Al-fiqhu al-akbar. Boleh baca kita al-fiqhul akbar Imam Abu Hanifah. Al-fiqhul akbar, syarah Mula Ali Al-Qari. Kidah tu. Kemudian kata Musadih rahimahullahu ta'ala, kita ada sanad dia, al-fiqhul akbar. Cantik, CJ tu cantik. Syekh Usdi buat. Itu dulu daurah 2 hari dekat Selangor pagi, zaman-zaman musafir kita. Zaman dulu behau. Ada daurah kat pagi, pergi pagi. Daurah belakang, pergi belakang. Daripada Uniza pergi sorang-sorang. Dekat KL, PTBS turun, pergi sendiri. Ada mana pergi? Perak pergi. Seronok sampai negeri tu. Sekarang jarang sikit sebab sibuk sikit. Kecuali kalau ada best betul. Jadi riwayat sanad ni kita suka. Kita bergaji dah, tinggal nak ada sanad. Aku suka selalu. Pergi mahal-mahal. Riwayat hadis ke, watak apa, sanad biasa, sanad saja ke apa ke, kopi je. Pergi Perak dulu pertama kali, surat Tirmizi sama hadis pertama kali. Perak, Allah letih. Ini sama hadis punya. Masa 2016 saja. Zaman budak-budak ni. Sama hadis pas subuh dah lah puasa, pas subuh sampai ke 1 pagi. Astaghfirullahalazim. Rehat bayang.
Rehat bayar nak buka puasa. Nak buka puasa pun betul-betul dekat puasa pun berhenti. Buka puasa 7.20 kot lah nak berhenti pukul 7 lah. Berhenti betul-betul 7.20 tu. 7.15 pun berhenti. Ya Allah, nak ambil nasi kalut. Aduh. Oh gila lu. Sorok apa dulu. Kalau dia kurang sikit. Lepas habis COVID ni jadi kurang sikit. Sebab tak ada dah. Tidak program banyak. Ada sijil. Sanad Al-Fiqhul Akbar. Imam Abu Hanifah. Sanad dia. Daripada Syekh Usti sampai Abu Hanifah. Cantik sanad tu. Cantik kertas sijil pun cantik. Sanad pun cantik. Wastimdaduhu, yakni tempat ambil ini ilmu, iaitu tempat ambil ini ilmu daripada beberapa dalil aqliyah dan naqliyah. Itu semua dia. Dalil aqli, dalil naqli. Dalil naqli, dalil aqli. Kenapa dia sebut aqli, tak sebut naqli dulu? Kenapa dalil kita dalam sunnah ni banyak akal berbanding dengan sam'i, iaitu kalam samak basar je? Adakah ulama terlupa letak dalil? Kan. Kan. Tabur je ialah tak berbuh samak sifat dalil naqliyah ni. Kerana naqliyah ni kita sabit, kita dah beriman dengan Quran dah. Quran sebut wallahu sami'un alim. Tak apa, beriman dah. Tak payah bincang tauhid, beriman dah. Kita nak tauhid ni kita pegang sungguh dalam hati, bukan sekadar sami'na wa ata'na. Bukan sekadar sami'na wa ata'na. Oh, Quran sebut wallahu sami'un alim. Tak apalah. Apa dia? Tak tahu. Dalil akli ni lah yang dapat orang panggil menguatkan lagi apa yang kita faham daripada naqli. Yakni kita nak kata betul-betul sifat sama Allah ni sabit sungguh. Bukan sekadar sebab Quran sebut, tak, memang sabit sungguh dengan dari akal. Itu nak menguatkan je. Bukan kata kita mengutamakan akal daripada nakal seperti Mu'tazilah. Itu salah. Itu dia panggil dakwan. Dakwan. Kita dah beriman dengan Quran. Beriman dah dengan Quran. Apa yang disebut Quran semua beriman dah. Cuma nak kuatkan lagi. Ada kita nak etikot supaya kita nak etikot. Bukan sama pasal. Sama pasal lah. Sawab pasal kalam tu Quran silap. Yang jenis selain pada sawab pasal kalam. Selain pada sawab pasal kalam. Contohnya kudrat, irada, ilmu, hayat, qidam, baqa', khulafail hawadith, qiyamu binafsi, wa aliyah, wujud dan sebagainya tu kita guna dalil akli. Kerana untuk menguatkan lagi. Bukan sekadar kata sami'na wa ata'na, Allah Ta'ala wujud. Afillahi syakun, kata Ibn Abbas, afi wujudillahi syakun. Itu dalil kata Allah Ta'ala itu ada. Dalil kata Allah Ta'ala itu ada. Disokongkan lagi dalil akliyah, lagi kuat, lagi mantap. Itu ala tariqatil mutakallimin. Cuma sahabat basar kalam dia tidak letak dalil akli kerana lemah. Kenapa? Kerana sahabat basar kalam nanti akan datang Aqidatul Najil. Kerana dia tak berkait dengan alam. Sebab dalil yang kita bawa semua je berkaitan dengan alam, berkaitan dengan mungkin, berkaitan dengan hadis. Dia tak ada kaitan langsung. Cuma ulama cuba juga buat dalil akli tentang samak basar kalam, tapi diletakkan selepas disebutkan dalil naqli. Nak katanya kami ulama kalam ni, kami sabitkan samak basar kalam ni sebab Allah Ta'ala sebut, tapi dia sebut dalil akli je kurang sikit daripada dalil naqli. Dalil naqli kami letak dulu. Dalil naqli tu sebagai sokongan saja. Kami letakkan dalil naqli tu. Dalil naqli itu sebab apa kami sebut samak basar kalam, sedangkan kalau ikutkan dalil akal dari sudut samak basar kalam dia dhaif. Kerana samak basar kalam ni tak terbabit dengan penciptaan alam. Tak ada tiba-tiba Allah Ta'ala tak boleh nak buat alam. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pekak. Tak ada kaitan pekak dengan buat alam. Buat alam ni biasanya yang jadi muathir, yang taksir. Yang jadi taksir, memberi bekah. Yang memberi bekah apa dia? Kudrat dan iradat. Kudrat dan iradat tidak akan ada melainkan Allah mesti tahu. Sabit ilmu. Tahu tidak akan sabit melainkan sifat hayat ada. Sabit pula hayat. Empat tu. Jadi tiga-tiga sama pasal kalam. Tak ada kaitan dengan alam. Allah bisu. Sebabkan Allah Ta'ala tak buat alam. Jadi kurang. Tak ada kaitan bisu dengan buat alam. Kurang. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bersifat wujud, tak adanya alam ini. Dia jadi kuat. Sebabnya, Sebab
Apa nama tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana kalau Allah Ta'ala tidak wujud, siapa yang buat alam ni? Dia kait dengan alam kuat. Kidam. Jadi kalau Allah Ta'ala baharu, ada yang baharukan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak kira Tuhan. Dia tak kira Tuhan, cuma dia nak buat alam. Alam ni mesti Tuhan yang buat. Lepas tu nak kata orang yang menciptakan Allah tu yang buat. Dah orang yang mencipta Allah tu buat, Allah tu baharu, dia pun mesti baharu. Ada yang menciptakan dia pula. Mari tasassudur. Jadi mustahil tasassudur. Sabitnya adanya Allah Ta'ala qidam. Sebab tu dalilnya alam ini. Mukhalafah lil hawari, Allah Ta'ala tak serupa dengan baharu. Apa dalilnya? Alam ini. Kerana alam ini jauhar dengan arad. Allah Ta'ala sejak azali bukan jauhar dan arad. Dia mari kuat. Wahdaniyah, apa yang menjadi dalil kepada Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah? Alam ini. Kerana kalau Allah Ta'ala ada dua, Tuhan ada dua, ada tiga, tak ada alam ni, dia kait dengan alam. Jadi sifat sama basar kalam ni dia kurang dari sudut nak berkait dengan alam. Jadi dari akal dia kemudiankan, dia dahulukan naqli. Adapun daripada wujud sampai ke urutan kalimat tu, hak tu semua ada dalam dia naqli belaka. Sebab itulah kitab Al-Misbah ni dia buat mari dalil naqli kemudian dalil aqli. Begitu juga kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, dia buat mari dalil naqli, dalil aqli saja. Quran. Nak kata bukan kita ketepikan Quran, bukan. Kemudian kata Usadi rahimahullahu ta'ala, wa hukmuhu wa hukmu hadzal ilm, yakni hukum ini ilmu, iaitu hukum ini ilmu wajib ain atas tiap-tiap mukallaf, sama ada laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba, wajib belajar fardu ain, yakni qadar fardu ain lah juga. Bukannya wajib belajar ni belajar belaka dalam-dalam tu pun fardu ain, bukan, tu fardu kifayah ada dalam. Hak betul-betul kitab yang fardu ain senang. Inilah kitab Usuluddin Syekh Muthariq Bogor. Hak tu betul-betul fardu ain. Tak ada langsung fardu kifayah. Kalau kita kata matan Umum Barahir itu masih lagi ada fardu kifayah. Sebab dia punya dalil tafsili. Tu pun kalau ikut tafsili tak tafsiri ni, dia ikut kena angkat syubhat. Kalau angkat syubhat baru tafsiri. Kalau dalil panjang pun tapi tak angkat syubhat lagi, tak panggil tafsiri, dia panggil ijmali. Kerana syarat tafsirinya ialah satu, mentakrirkan dalil. Okey, mentakrirkan dalil ada dalam sarusi, tapi angkat syubhat tak. Kalau angkat syubhat, okey, selesai lah. Kalau tak angkat syubhat, dia masih lagi ijmali. Itu tengok orang, tengok hujah lawan. Mata solusi itu masih lagi ada fardu kifayah yang betul-betul fardu ain. Inilah kitab Usuluddin. Dia buat mari dari alam ni. Mudah sangat, 8 muka surat. Satu sesuai lah buat daurah untuk orang awam. Buat daurah lepas fardu ain tauhid sehari. Lepas sungguh, pegang sungguh, lepas. Wa masailuhu wa masailu hadzal ilm, yakni segala masalah ini ilmu, iaitu masalah apa yang dibahaskan, masalah ilmu, iaitu qadaya yang dibangsakan kepada apa tu. Tak reti baca tu. Kalau ikutkan kuli apa? Qadiyah yang dibangsakan kepada apa tu? Kepada kuli. Kalau ikutkan dia di belakang muka surat ni dia ada pembetulan. Apa boleh tengok sendiri di belakang muka surat ni, muka surat 37 sampai 38 ni dia ada pembetulan ejaan, pembetulan huruf lah. Ada eja tak apa nak betul, dia betulkan. Tapi untuk ni dia tak ada. Apa dia? Kuli. Tiba-tiba kuli. Kau boleh baca apa ni? Kau ada nuskah lain, kau lagi mana? Qadiyah tu lah. Ayat-ayat premis tu lah. Yang dibangsakan kepada apa? Kalau nak kata kepada akli, cara eja dia macam jauh. Payah juga tu. Dalam Durusami dalam Aqidatul Najil lain. Seperti kata kita bagi zat Allah Ta'ala bersifat ia zat Allah dengan wujud dan qidam
dan lain daripada keduanya, lain daripada wujud dan qidam. Dia bahas tentang tu. Qadiyah, premis, kenyataan yang dibangsakan kepada apa benda tu. Seperti kata kita bagi zat Allah Ta'ala bersifat ia Allah dengan wujud dan qidam dan lain. Tu tafsiri. Dan lain daripada keduanya, qidam dan ilmu. Mana lain tu? Bayan daripada segala sifat kamalan. Tu umum. Jadi kita bahas tentang dua. Satu tentang benda yang tafsiri, satu benda yang ijmali. Benda ijmali lah senang sekali. Sekadar i'tiqad Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan secara umum. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Dan mesti secara 20, secara tafsil ala tariqatil mutakallimin, mesti sabit. Itu pun atas pandangan masyhur lah, atas pandangan rajih 13. Seperti kata kita bagi zat Allah Ta'ala bersifat ia dengan wujud dan qidam dan lain daripada keduanya, qidam dan dan wujud tadi, daripada segala sifat kamalat, dan mustahil atas Allah adam, yakni tiada, dan baharu, dan lain daripada keduanya, baharu dan adam, daripada segala sifat kekurangan. Dan harus pada hak Allah berbuat tiap-tiap mungkin, atau meninggalkan berbuat tiap-tiap mungkin. Hak ni dia panggil sifatul fi'li, sifat perbuatan. Bukan kata harus pada Allah Ta'ala dengan makna kita boleh i'tiqad, kita tidak boleh i'tiqad. Bukan. Kita wajib i'tiqad Allah Ta'ala harus boleh buat makhluk, harus tinggal buat makhluk. Tu maksud tu. Bukan kata harus di sini boleh kita i'tiqad, boleh kita i'tiqad Allah Ta'ala buat dan tidak, boleh kita tidak i'tiqad Allah Ta'ala buat dan tidak. Bukan. Kalau harus dia berkaitan dengan sifatul fi'li, dia berkaitan dengan tajizi hadis kudrat. Jadi bila tajizi hadis kudrat, Allah Ta'ala mesti buat ke? Tak mesti buat dan tak mesti tinggal. Lepas tu harus. Harus tu zatilah. Kalau kita tilik pada aridi, tilik pada iradat Allah, tilik pada kudrat Allah yang lagi akan datang dalam akidatul najid, maka jadi wajiblah, wajib pada akal yang aridi. Aridi itu kerana benda lain. Sebab apa jadi wajib pada akal mesti ada makhluk? Kerana tilik pada benda lain, tilik pada ayat Quran, tilik kepada iradat Allah, tilik kepada ilmu Allah. Jadi wajiblah. Sejak azali Allah Ta'ala sudah tahu dan berkehendak untuk buat alam, maka mesti terjadi alam. Wajib jadi alam. Sebab Allah Ta'ala kehendak. Tapi diri alam tu sendiri harus untuk Allah cipta, harus untuk Allah Ta'ala tak buat. Tapi bila tilik pada iradat dan ilmu Allah, bila Allah Ta'ala berkehendak dan mengetahui adanya alam, mesti ada alam. Tu aridi. Begitu juga mustahil aridi. Begitu juga mustahil aridi. Mustahil zati, maklum, syarik billah, isteri Tuhan. Itu mustahil zati. Kalau mustahil aridi, contohnya alam ni, Allah Ta'ala sejak azali dah berkehendak dan mengetahui bahawasanya Ahmad itu tak akan ada. Maka mustahil nak akan ada. Maka mustahil apa? Mustahil aridi. Mustahil tilik pada iradat dan ilmu Allah Ta'ala. Iradat dan ilmu Allah Ta'ala kata Ahmad ni tak akan lahir di dunia ni. Maka mustahil nak ada Ahmad. Kenapa mustahil? Sedangkan diri Ahmad tu harus. Tilik pada diri Ahmad harus. Tilik pada iradat Allah, ilmu Allah, jadi mustahil kerana Allah tak mau ada dia. Itu akan datang insya-Allah Ta'ala. Jadi tak erti nak baca tu. Kulli apa benda tu? Qadaya yang dibangsakan kepada apa tu? Kepada kulli. Kalau ikut kulli terjemahnya keseluruhan, secara umum. Qadaya yang dibangsakan kepada kulli secara keseluruhan. Mungkinlah secara keseluruhan kita boleh kata. Yang keseluruhan perbahasan sifat-sifat ilmu, sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Iaitu dari sudut Allah Ta'ala, sifat-sifat kamalan tak terhingga. Kalau nak hinggakan, yang wajib belajar 20. Sifat-sifat kekurangan pun tak terhingga. Kalau nak hinggakan, yang wajib belajar, yang mesti kita nafikan 20 juga. Lepas tu yang harus pun umum juga. Benda yang wajib tinggal, benda yang harus tinggal, harus buat ni umum juga. Banyak juga. Wallahu a'lam situ.
Boleh jadilah ihtimal kulli tu. Qadiyah premis kenyataan yang dimasukkan kepada kulli secara menyeluruh. Yang ini berkaitan dengan tauhid. Boleh jadi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, habis dah mabadi ilmu. Apa ada yang panggil muqaddimatul ilm habis. Muqaddimah kitab habis, muqaddimatul ilm pun habis. Sekarang dia masuk. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Sayyidi Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf bin Umar. Bukan Muhammad bin Yusuf. Setakat yang kita tahulah. Mungkin lebih tu. Muhammad bin Yusuf bin Umar As-Sanusi Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, ay Allahumma arhamhu. Tu du'aiyah maknan, khabariyah lafzan. ونفعنا الله بعلومه ونفعنا به وبعلومه. Tengok. Mudah-mudahan ay Allahumma anfa'na, mudah-mudahan memberi manfaat ya Allah akan kami bihadzal musannif. Dengan musannif kami manfaatkan dia. Cara nak manfaatkan musannif, ya boleh saja dia itu manfaat, kita dapat ambil manfaat pada dia. Diri dia, bukan ilmu dia, diri dia tu boleh ambil manfaat dari sudut barakah dia. Boleh jadi Allahumma anfa'na bihi ay bi barakatihi. Ataupun manfaat dengan dia tu, yang ni di akhirat dia dapat syafaat kita hasil kita baca kitab dia. Contoh. Sebab tahu nama ulama ni kadang-kadang boleh jadi syafaat untuk kita daripada keluar masuk neraka. Keluarkan kita daripada masuk neraka. Dalam kitab Jawharul Mawhub ada hadis tu, orang yang dah ahli neraka dah, dia tanya, pernah kenal, pernah hadir tak majlis ilmu? Tak ada. Pernah pernah kenal mana-mana ulama tak? Tak ada. Pernah pergi majlis ilmu? Tak ada. Pernah cinta ke orang yang berilmu? Tak ada juga. Sampai lah kata pernah tak pernah tak berkawan dengan orang yang tahu nama ulama sama dia? Ada. Masuk tu keluar pada neraka. Rahmat orang alim. Jadi orang alim, ulama boleh beri syafaat macam Nabi-Nabi dengan izin Allah Ta'ala. Tu. Kemudian kata Musannih rahimahullahu ta'ala, wa bi'ulumihi, dan segala ilmu-ilmunya dia Musannih. Tadi bihi, ini bi'ulumihi. Bi'ulumihi ni kitab dia ni. Wa bi'ulumihi amin, ay istajib du'a'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah syarih. Dulu bismillah Musannih. Dulu tu bismillah syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Kalau tengok tepi tu, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. I'lam. I'lam tu je salah tu. Dia bukan hamzatul qat'i, hamzatul wasal. Dia hamzatul wasal. Alima ya'lamu, wa ya'lamu jadi fi'il amar, buang ya dalam syarah Kailani dulu kan. Kita dah faham dah syarah Kailani mengaji khatam dah. Patutnya tahu. Syarah Kailani 70 lebih majlis. Khatam dah. Siapa nak masuk boleh lah. Siapa nak masuk boleh lah. Free. Kita bagi free. Sebab orang dalam ni baik-baik belakang, isi rumah belakang dah. Kita bayar tu bukan apa dia bayar tu, nak bagi orang isi rumah je. Jadi hak yang ikut kita, budak-budak Iriza dia pun berkerak ya. Nampak hak banyak-banyak tu, hak banyak-banyak tak dia pakai tu. Hak banyak tu tawar gaji sekat-sekat tik ayam dia bagi. Harap-harap tik ayam. Ayam betul-betul isi rumah dia payah. Isi rumah tu keluar alim lagi bayar. Susah jadi alim. Kalau alim ni sedang, sedang. Kalau jadi alim ni sedang, sedang. Sebab apa? Aku duduk rumah boleh jadi alim. Sedang. Tak macam kitab boleh jadi alim. Tak ngaji boleh jadi alim. Sedap gitu. Tak ada. Allah Ta'ala bagi orang tertentu Orang mengaji istiqamah pun boleh tentu boleh jadi alim boleh tentu. Tak usah diri
Jadi i'lam salah. I'lam tu patutnya alima ya'lamu, buang ya mudhara'ah jadi apa? Jadi ain mati, lam bagi atas, mim mati. Lepas tu tak nak sebut tambah hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Beza dengan rubai. Akrama yukrimu ikraman, wahu akrama yukrimu ikraman. Akrama yukrimu. Lepas tu fi'il amr dia akrim. Syarakat ni i'tirad. Kok mana akrim? Kok mana akrim? Akrama yukrimu. Kan kaf tu bagi mati depan selepas tolak ya mudhara'ah. Tak, kerana asal dia akrama yu akrimu, maka buang ya akrim. Kerana asal dia gitu. Syarah Kailani. Pegang sungguh lah surah tu, Syarah Kailani. Kunci lah surah dia panggil. Tinggal baca, tinggal mengaji kita lain surah tu. Hak tu dia bagi kunci. Lumat hak tu senang. Senang. Semua dah berlaku dah. Dia surah dia tak lari jauh. Tinggi lah macam mana pun surah tu. Sabar. Macam dahu. Semua tahap perbahasan lain-lain sikit lah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah i'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi thalathati aqsam. Al-wujub fi thalathati aqsam. Dia bagi bawah al-wujubi. Kalau nak bagi bawah al-wujubi, maka wal istihalati wal jawazi lah. Sebab dia ataf pada wujub. Wujub itu badal thalathati. Kalau nak kata al-wujubu, dia khabar mubtadi' mahdhuf, maka al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Kalau nak kata al-wujuba wal istihalata wal jawaza, taqdiruhu a'ni, dia maf'ul bih bagi fi'il mahzuf. Jadi malakah untuk i'rab bajak ni kena ada, iaitu kena belajar kafrawi. Itu permulaan malakah untuk malakatul i'rab. Faham tu, baca sendirilah i'rabul Quran. Boleh ke takdir. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, arti kata musannif, dengan nama Allah Tuhan dia amat murah lagi amat mengasihani titik. Dia tak tafsir, dia terjemah. Biasanya orang kalau tafsir dengan nama Allah Tuhan dia amat murah kepada segala hamba-hambanya, maknanya dia umum. Dan lagi pula maha mengasihani kepada orang-orang yang mukmin di akhirat. Itu khusus. Kalau Ar-Rahman al-mun'imu bi jala'il ni'am, Ar-Rahim al-mun'imu bi daqa'iqin ni'am. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala asy-syarih, bermula segala puji bagi Allah. Terjemahan alhamdulillah. Terjemahan baru. Lepas tu qala asy-syarihu. Siapa syarih? Bagi taklil lah. Dia jenis gitu. Muhbatan, lepas tu syarih. Jadi kaedah syarah kitab ni dia dua. Pertama, kadang-kadang dia selit-selit. Alhamdulillah. Alhamdu dia berkurungan. Sebelum nak sampai lillah tu ada takdir lain. Ai mustahiqun. Tu syarih punya. Ada jenis gitu. Ada jenis muhbatan tu baru syarah. Itu jenis kedua. Yang muhbatan dulu baru syarah tu kadang-kadang syarah semua. Ada yang syarah semua, ada yang syarah qauluhu sebagian. Dia ada tiga lah. Jadi ada yang diletak dalam kurungan batan, lepas tu selit-selit tu syarah dia. Contoh kitab-kitab fiqh ke. Bukan kitab fiqh. Kitab apa? Contoh kitab Al-Matla' Imam Isaquji ke. Al-Matla' Syekhul Islam Zakat Ansari ke. Dia selit-selit. Lagi apa yang selit-selit Fathul Qarib. Tu Qarib selit-selit. Dia selit-selit dengan mata Bisujak. Tu jenis yang pertama. Yang kedua dia letak mata dulu, baru dia syarah. Dia syarah tu semua. Contoh Hasyiah Tarmasi. Tu syarah semua tu 7 jilid tu. Ada yang letak mata dulu, lepas tu dia tak syarah semua. Ambil hak yang perlu syarah. Qauluhu sekian. Contoh Hasyiah Syarqawi. Syarqawi Al-Hudhudi. Gitu. 3 cara. Hak ni dia letak mata dulu, lepas tu dia syarah belakang. Qala asy-syarihu, telah berkata oleh syarih,
telah memulai ia Syekh Sanusi dengan bismillah, kerana mengikut ia Sanusi dengan kitab. Iqtidaan bil kitab ay biiqtidaan bitartibil kitab ay bitartibil Quran. Ikut tertib Quran. Quran tu mula bismillah, tertib dia bismillah, dia pun mula bismillah. Tu yang mulia sifat kitab. Dan kerana jadi yang mulia ni, kalau orang mengaji kena hurai sikit, ai sifatun kasyifatun, sifat yang lebih menjelaskan lagi kitab tu mulia. Kalau tak boh yang mulia pun kitab tu mulia dah. Tapi dia letak juga sifatun kasyifah, sifat untuk dia menjelaskan lagi hakikat kitab itu. Dan kerana ilat kedua, kerana mengamalkan dengan sabda, yakni kerana mengamalkan dengan mafhum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada suruh. Dia kata kullu amri dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' fa huwa abtar fa huwa ajzam, tak suruh pun. Tapi mafhum itu mantuk, kita ada mantuk, kita ada mafhum. Kita ada mantuk, kita ada mafhum. Jadi dia kata kerana dengan mengamalkan dengan sabda Nabi, yakni mengamalkan dengan mafhum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin, dhi ay sahib, dhi ay sahib, dia itu nakirah. Dhi itu termasuk perkataan yang boleh jadi nakirah. Kerana apa? Kerana dia menempati mauqi', kerana dia menempati sebab nakirah ni asal mudah-mudah untuk mubtadi'nya, nakirah ni yang boleh masuk alif lam. Lepas tu orang bersoal dah zi tu boleh masuk alif lam, tak boleh masuk alif lam, tapi masih lagi nakirah kerana dia menempati boleh masuk alif lam. Walaupun dia tak masuk alif lam secara sungguh, macam contoh rajulun boleh masuk ar-rajulu, dia tak masuk sungguh, dia panggil menempati boleh masuk alif lam. Dengan makna dia tak masuk alif lam tapi boleh menempati saja. Kita menempatikan dia seolah-olah masuk juga alif lam, walaupun tak masuk secara alif lam secara hakiki. Itu dengan makna sahib, maka dia pun nakirah juga. Itu dalam kita nahulah. Ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa ajzam au aqta'. Au tu bukan wa ajzam, au ay wa fi riwayatin ajzam, au wa fi riwayatin aqta'. Riwayatun ay ay intahat riwayatun, sudahlah ya oleh beberapa riwayat. Bolehlah kau takdir riwayatun tu, nak riwayatun boleh, riwayatin boleh. يعني هذا المذكور ataupun hadhihi thalathatu tu riwayatun, ada beberapa riwayat. Ataupun hadzal hadis riwayatun, ada beberapa riwayat. Ataupun isma' riwayatin, dengarlah oleh engkau akan beberapa riwayat ni. Boleh berlaku iqra' riwayatin, boleh macam-macam berlaku takdir. Artinya tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita yang tiada dimulai, yang mempunyai cita-cita, yakni yang mempunyai cita-cita yang diiktiraf syarak, yuhtammu bihi syar'an, yuhtammu bihi syar'an, yang diambil penting oleh syarak. Tiap-tiap perkara yang tiada dimulai padanya pada tiap-tiap pekerjaan itu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu tiap-tiap pekerjaan yang tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim kurang berkat. Dia terjemah, dia tafsir tu. Patutnya kurang terputus ekor gitu ya. Kurang berkat, mana dia tafsir. Dia tafsir. Kurang berkat. Dia ada cerita dia kenapa bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Hasyiah Al-Attar ala Syarah Al-Azhariyah dia sebut. Asalnya bismillah je, Nabi tulis bismillah je. Lepas tu ada turun ayat bismillahirrahman saja. Turun ayat lagi bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita dia. Cerita dalam Hasyiatul Attar ala Syarah Al-Azhariyah.
Dia cerita berkenaan dengan macam mana asal-usul Bismillahirrahmanirrahim tu. Mana orang tak tahu? Tak jumpa lah. Dia ada cerita dia kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada cerita dia tu. Cerita saya Nabi tak jumpa lah. Berapa ayat ni? Tak jumpa. Nanti akan datang jumpa, kita baca lah. Dia cerita dia mana lah, hilang lah. Tu masalah tu, bila cari tak jumpa, bila tak cari jumpa. Aduh. Ni. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم أو أقطع أو أبتر. Jadi أو lah riwayat. Okay. وأما الثاني sebab yang kedua. فلأنه أي فظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini biasanya orang kata kenapa Bismillahirrahmanirrahim, karena mafhum hadis Nabi. Mafhum hadis Nabi itu ay qawlan. Kalau Hasyam Attar ni dia beza sikit. Dia kata kerana qawlan wa fi'lan. Yang ni kerana perbuatan Nabi dan juga perkataan Nabi. Perkataan Nabi ma'ruf kullu amri dzibal. Perbuatan Nabi ada juga. Kana yaktubu awwalan. Adalah Nabi SAW tulis pada kali pertamanya Bismikallah. Ada tulis kali pertama Bismikallah. Tak ada Bismillah lagi. Bismikallah. Lepas tu thumma lamma nazalat ayatu Hudin. Kemudian turun ayat surah Hud. Ayat dalam surah Hud, sara yaktubu bismillah. Maka jadilah Nabi SAW tulis bismillah saja. Thumma lamma nazalat qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman. Teringat saya puak-puak ni yang apa nama? Yang orang apa nama? Zikir Allah. Dia guna dia ni. Kan zikihu. Dia guna dia. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman. وأما ثاني ثم لما نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. turun ayat قل ادعوا الله, katakan engkau ud'u Allah, doalah kepada Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah Ta'ala, atau mintalah kepada Ar-Rahman. Sara yaktubu Bismillahirrahman. Nabi pun start pada tu tulis Bismillahirrahman. Sebab sebut Rahman. Patu summa lamma nazalat ayatul Namli. Bila turun surah An-Naml, sara yaktubu Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tulis Bismillahirrahmanirrahim penuh. Wahadha yaqtadi anna al-basmalata laysat awwala ma anzala. Itu tak apalah tu. Itu nak kata ayat yang turun pertama. Yang turun pertama ayat surah Iqra juga. Nak kata proses tu asalnya Bismikallah. Lepas tu turun ayat Bismillah. Lepas tu turun ayat lagi Bismillahirrahman. Lepas tu turun ayat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu rare lah. Hasyam Attar ni asal antara dia buat ilah kenapa musannif mula ke bismillah tu rare sikit. Biasanya hadis kita jumpa iaitu beramal dengan mafhum hadis, dia dua, beramal dengan qaulan wa fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu qaulnya kullu amri dhi balil la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Kalau fi'lan hak tadi tu Nabi sendiri tulis. Alhamdulillahi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمدلله رب العالمين. Esok kita jumpa lagi Al-Khulasatus Sariyah. Kita nak bagi sampai ke matan baca Aqilatul Najin dah hiyal wujud dah. Dia tak sampai lagi. Kita baca sampailah ke matan hiyal wujud tu. Wallahu ta'ala alam.